Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini saya ingin menerangkan tentang tajuk integration by part. Okay, integration by part. Okay, so ini adalah formula. Okay, so integration by part. Okay, kita akan bagikan kepada dua bahagian. Okay, ini adalah bahagian soalan. Okay, bahagian soalan ataupun ini adalah bahagian question. So inilah jawapan yang kita akan tulis. Okay, jawapan yang kita akan buat. Jadi menunjukkan kat sini di bahagian jawapan, okay, kita hanya tulis, okay. Maksudnya kan di bahagian soalan ni, pertama bahagian soalan, kita akan bagikan dua bahagian iaitu satu U dan satu DV. Okay, satu U dan satu DV. Okay, bila kita dalam bagikan U dan DV, objektif kita akan cari, okay, U, okay, lepas tu kita nak satu lagi adalah DV. Okay, jadi U ni apa yang kita nak dapatkan? Kita nak dapatkan DU. Okay, so U kita nak dapatkan DU. Okay, DV ni pula kita nak dapatkan apa? Kita nak dapatkan V. Okay, okay, untuk U dan DV, maksudnya kat sini kita akan buat differentiate. Okay, kita akan buat differentiate. Tapi DV nak dapatkan V, kita buat integrate. Okay, integrate. Okay, jadi you tengok bila kita dah bagikan soalan satu U, satu DV, jadi U kita kena ambil, kita akan buat differentiate untuk kita dapatkan DU. DV pula kita akan buat integrate untuk kita dapatkan V. Okey, bila kita dah dapatkan dah dapat data untuk empat ni, U, DU, DV, DV dan V. Jadi apa yang kita nak buat? Kita cuma masukkan, tengok kita masukkan UV kan. Tolak, okey. Dan kita buat integrate V DU. Jadi di bahagian jawapan ni, tindakan yang kita kena buat adalah di bahagian yang kat sini. Okey, V integrate untuk V DU. Itu tindakan yang kita kena buat. Okey, UV ni kita just masukkan je, tapi tindakan yang kita buat adalah yang di sebelah sini. Okey. Okey, untuk lebih faham, okey, saya bawakan step-step bagaimana nak menyelesaikan integration by part. Okey, ini dia adalah step dia. Okey, step pertama, of course kita kena tahu untuk memilih yang mana satu U dan mana satu DV. Okey. So, choose U and DV by using latte rule. Okey, apa tu latte rule? Okey. Latte rule ni maksudnya, okey, choose U based on which of this come first. Okey, apa maksud? Maksudnya kat sini U akan ambil yang come first from latte, daripada latte. Okey, what is latte? Latte tu L adalah logarithmic function, A adalah algebra, T adalah trigo dan E adalah exponent. Okey, so maksudnya di sini untuk integration by part, soalan dia selalunya dia akan gabungkan dua fungsi. Okey, dia akan gabungkan dua fungsi. Okey, sama ada log dengan algebra, log dengan trigo, log dengan exponent, okey, ataupun algebra dengan trigo, ataupun algebra dengan exponent, atau trigo dengan exponent. Okey, jadi pertama, you kena tentukan yang penting sekali, apakah kita nak ambil U tu yang mana? Nak ambil U tu yang mana? Jadi U tu adalah jika ada dua pasang fungsi, okey, mana yang disebut dulu, so dialah akan jadi U. Dialah akan jadi U. Okey, contoh. Jika soalan tu dia adalah log dengan algebra. Okey, yang pertama kan, dia adalah log dengan algebra. Okey? Jadi log kan yang kita berdasarkan latte. Okey? Log kan yang depan sekali L. Okey? Jadi log lah akan jadi U dan algebra akan jadi DV.
Okey, faham Faham yang ni. Okey, contoh soalan tu yang kedua. Jika dia algebra dengan trigo. Algebra dengan trigo. So, mana nak ambil U? So, tentulah algebra. Sebab algebra dengan trigo, algebra dulu. L-A-T-E. So, algebra dulu kan. Jadi, algebra akan ambil U dan trigo akan ambil DV. Okey? Okey, yang ketiga, jika log dengan trigo. Okey, katalah dua ungkapan tu log dengan trigo. So, log dulu kan dia sebut L. Jadi, log dengan trigo. Trigo ni nombor 3. Log tu yang pertama. Jadi, log akan ambil U. Okey, so yang keempat, jika algebra dengan eksponen. Algebra nombor 2, eksponen nombor 4. Jadi, algebra akan ambil U. Okey, sekarang dah tahu dah bagaimana kita nak memilih U dalam antara U dengan DV. Kena pilih betul Kalau tak betul kita tak akan dapat penyelesaian. Okey, kita tak akan dapat penyelesaian yang tu. Jadi step pertama kita kena pastikan apakah nilai U, apakah nilai DV berdasarkan late. L-A-T-E. Okey. Next, step yang seterusnya, step yang kedua, kita akan differentiate U. Seperti yang saya bagi tahu tadi, kita akan differentiate untuk U dan kita akan cari DU. Dan yang ketiga, kita akan integrate the DV dan kita akan find V. Okay, kita akan find V. Dan step 4, kita akan substitute into the formula. And then yang kelima, solve. Okay, yang kelima solve. Bila kita dah substitute, kita kena solve lah. Sebab ada satu bahagian kita kena solve kan. Okay, so untuk lebih faham, saya bawakan contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama, soalan dia adalah 4x, okay, eksponen x dx. So, ada dua fungsi kan kat sini. Okay, fungsi yang pertama adalah 4x. 4x tu adalah algebra. Okay, EX adalah eksponen. Jadi LATE, mana yang sebut dulu? Algebra kan? So algebra akan ambil U. Jadi U kita ambil 4X. Okey. Jadi DV kita ambil EX. Okey, EX dx. Okey, pelajar faham macam mana nak ambil U dan V berdasarkan late. Okey. And then U kita akan buat apa? Kita akan buat differentiate. Dan DV kita akan buat integrate. Okay? Jadi, bila kita ambil U sama dengan 4X, so kita buat DU dx, kita dapat 4. Okay? Lepas tu, apa nak buat? Dx ni kita darabkan dengan 4. Jadi, kita cuma nak tinggalkan DU sahaja. Jadi, DU sama dengan 4 dx. Okey? Sebab objektif kita nak ambil U dan kita nak dapatkan DU. Okey, next. Kita buat integrate. Okey, buat integrate V, nak dapatkan V, kita kena integrate EX dx. Okey, integrate EX, kita dah belajar dah macam mana nak integrate eksponen kan? Dia kuasa 1, X dapat per 1. Jadi V sama dengan E kuasa X. Okey, saya harap ni tahu nak buat integrate sebab kita dah belajar dulu. Okey, now. Objektif dia DV, kita nak dapatkan V dan U kita nak dapatkan DU. Okey, sekarang ini adalah soalan, ini adalah jawapan. Okey, bahagian ni yang kita nak masuk jawapan dia. Okey, sekarang kita ambil U. Yang pertama, mana U? U adalah 4X. Ini adalah U. Okey. Lepas tu kita nak ambil V yang kedua. Mana V? V adalah E kuasa X. Okey. Tolak. Okey, tolak. Okey. Integrate V. Apa V? V adalah EX. Okey. V ni adalah EX. Okey, DU. Apa DU? DU adalah 4 dx. Jadi kita masukkan 4 dx. Ini adalah DU. Okey, ini adalah DU. Okey, ini adalah V dan ini adalah V. Okey, sekarang faham macam mana saya masukkan formula?
Okey, apabila dah masukkan formula, apa nak buat? Saya kata tindakan dia adalah di bahagian yang sini. Kita kena buat integrate. Okey. Jadi 4x ni kekal, tidak berubah. Tolak. Okey, 4 ni adalah constant. Kita keluarkan 4 dan kita akan buat differentiate terhadap, kita buat integrate terhadap e kuasa x. Okey, jadi e kuasa x, kuasa dia x kan, differentiate x dapat 1. Jadi jawapan dia adalah 4x ex tolak 4e kuasa x tambah c. Jadi saya harap pelajar faham macam mana nak buat integrate terhadap ex, kita dah belajar dulu kan. So, kita dapat jawapan yang ini. Okey, nak lebih faham, saya bawakan lagi satu contoh. Okey, contoh yang kedua. Okey, x kuasa 4 ln x dx. Okey, so dengan menggunakan latih, mana yang keluar dulu? Mana yang disebut dulu? L, log. Jadi log akan menjadi u. Sebab tu kat sini saya tulis u sama dengan ln x. Okey, so x kuasa 4 algebra, dia adalah yang kedua. Jadi x kuasa 4 dx akan ambil sebagai dv. Okey, jadi kita akan buat differentiate ln x. So ln x differentiate, kita dapat berapa? 1 per x. Okey, akan dapat 1 per x. Okey. Okey, jadi lepas tu kita nak dapatkan du apa? Dx naik atas. Jadi kita dapatlah dx per x. Kita boleh tulis juga dalam ni dx per x. Okey. Okey, dv kita nak buat integrate terhadap x kuasa 4. Jadi kita dapat apa? V. So dv kita dapat v kuasa 5 per 5. Okey. X kuasa 5 per 5. Okey, sekarang kita nak masukkan, okey ini soalan kan? Sekarang kita nak dapatkan, kita masukkan dalam formula. Okey. U, okey, U. U apa dia? Ln x. Ini adalah U. Okey, V kita apa? X kuasa 5 per 5. Ini adalah V. Tolak. Okey, ini tolak ni kan? Sama dengan tolak ni. Okey, differentiate. V. V dia apa? X kuasa 5 per 5. Okey. Lepas tu du. Apa du? Du ni kan dx per x. Okey, dx per x. Ini adalah du. Ini adalah du. Okey. Sekarang kita simplify. Okey. Ini kan 5 kan? 1 per 5. Kita bawa keluar. Ini sama, tak berubah. 1 per 5 kita bawa keluar. 1 per 5. Okey. X kuasa 5 dengan x. Kan boleh mati kan? X ni. Jadi ni dapat 4. Jadi x kuasa 4 dx. So kita nak buat integration terhadap x kuasa 4. Jadi jawapan dia adalah kat sini tak berubah. Okay, 1 per 5 ni dekat luar tadi. Jadi x kuasa 4 dapat berapa? X kuasa 5 per 5. Okay, tambah c. Jadi ini kekal, sama je tak kan? So kat sini 5 darabkan dengan 5. Jadi dapatlah tolak x kuasa 5 per 25 tambah c. Okey. Jadi saya harap dengan dua contoh yang saya bawakan ni, pelajar-pelajar semua faham bagaimana nak menyelesaikan menyelesaikan integrate yang melibatkan integration by part, iaitu yang melibatkan dua fungsi. Yang mana kita akan merujuk kepada latih untuk kita memilih di manakah u dan di manakah dv. Ingat, ini sangat penting untuk kita memilih u dan dv untuk kita mendapatkan penyelesaian yang betul. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. So, don't forget to like, comment and share and subscribe. Saya harap pelajar-pelajar faham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.